Salam bersih, terima kasih kepada Puan Speaker kerana mengizinkan saya bangun di pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk terus berdebat dalam rang undang-undang enactment bekalan bajet tahun 2017. Terlebih dahulu izinkan saya mewakili Pakatan Harapan merafak sembah dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak atas Hari Keputeraan ke-60 Baginda Dirgahayu Tuanku. Juga sekalung tahniah diucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak atas pelantikan Baginda sebagai timbalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15. Tuan Di-Pertua, penjawat awam adalah tulang belakang kepada pentadbiran kerajaan. Bagi Pakatan Harapan, kami menghargai dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pegawai-pegawai kerajaan yang penuh berdedikasi, berkhidmat dengan penuh berintegriti demi membawa nikmat dan khidmat kepada rakyat semua. Saya ingin membawa berita baik. Insya-Allah jika kita diberikan mandat untuk menerajui pimpinan kerajaan negeri Perak, contoh yang akan diikuti adalah seperti di Selangor, di mana semua penjawat awam akan mendapat bonus 2 bulan gaji. Bayangkan macam Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, gaji hingga katakan 20,000, maka bonus 2 bulan dapat 40,000. Boleh pergi umrah 3 kali percuma. Ini telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan. Tetapi di negeri Perak, saya amat bersimpati. Yang dapat hanya 500 sagu hati sahaja. Sebab itu saya katakan dunia ini berwarna-warni. Bukannya kita selalu perlu pakai baju biru sahaja. Sudah 60 tahun kita pakai satu warna. Cukuplah, bosanlah. Tukarlah warna kepada lain. Tengok hari ini pun saya pakai kot ungu. Inilah warna baru supaya kita membawa budaya baru, politik baru, kerajaan yang baru. Hutan melintang di Kerajaan Pulau Pinang pun tidak ada masa kerana nanti saya ada 20 minit saja. Banyak yang saya nak utarakan. Di mana di Pulau Pinang pun di bonus diberikan adalah 1,5 bulan, 1.5 month. Tuan Yang Di-Pertua, dulu kita pembangkang. Tetapi saya hari ini nak bawa satu mesej yang penting. Dengan Pakatan Harapan bekerjasama dengan Bersatu, we are the government in waiting. Maka pagi ini dalam perdebatan saya ingin membawa alternatif kepada pegawai-pegawai kerajaan supaya timbangkanlah. Dulu kita pakai timbang pada zaman P. Lamli. Sekarang zaman YB Kepayang, YB Kepayang, saya ingin mengingatkan, ini adalah perbahasan bajet. YB yang bijaksana, gunakan masa lah dengan ini adalah speaker baru. Tolong saya sudah 18 tahun dalam Dewan ini. Saya nak beritahu speaker, ini peringkat dasar. Bermaksud semua perkara di bawah anything under sunshine, we are allowed to debate. Ini adalah peringkat dasar, bukan peringkat jawatan kuasa. YB Kepayang, dengan izin, I'm just giving you a gentle reminder. There's only 20 minutes, so make use of the time. Thank you. Ya, terima kasih. Tolak 2 minit dari speaker, tambah lagi 2 minit untuk saya. Tuan Di-Pertua, tadi saya kata dulu kita pakai timbang, sekarang kita pakai meter elektronik. Sebab itu zaman berubah, sudah tiba. Tuan Di-Pertua, kini 3 masalah utama yang dihadapi oleh rakyat kita adalah, yang pertama, kos sara hidup yang semakin meningkat. Pada bajet baru-baru ini, lebih kurang semua subsidi barang keperluan asas, subsidi gula, subsidi beras, subsidi minyak, subsidi diesel, subsidi gandum, subsidi minyak masak, semua dihapuskan oleh Barisan Nasional. Akibatnya harga barang semakin naik. Dan tetapi masalah kita adalah pendapatan yang diterima tidak mencukupi. Gaji yang kita ada tidak mencukupi. Di depan mata kita, saya dah dapat statistik daripada Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Statistik Jabatan Perdana Menteri menunjukkan 81.1% keluarga di negeri Perak berpendapatan purata kurang daripada paras pendapatan purata peringkat kebangsaan. Ada 22% keluarga di negeri Perak mempunyai pendapatan kurang dari 2,000 bulan 1 bulan. Tetapi apa kerajaan negeri bangga?
Dia kata di mana paras kemiskinan kita hanya 0.7%. Tetapi jika kita mengupas kembali, sebenarnya paras kemiskinan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Perak ini tidak bertapak di bumi yang nyata. UPN hanya menyatakan mereka yang miskin tegar, takrifannya adalah mereka yang berpendapatan kurang dari RM520. Mereka yang miskin adalah pendapatan yang kurang daripada RM830. Dengan benchmark yang tidak bertapak di bumi yang nyata ini, mestilah tak ada orang yang miskin. Kerana sekarang gaji minimum yang ditetapkan pun sudah RM1,200. Tuan Yang di-Pertua, masalah utama kita kos sara hidup, pendapatan rendah dan kemudahan infrastruktur yang ketinggalan. Dalam bajet ini kita tidak lihat ada pembangunan infrastruktur yang boleh menjadikan mangking pertumbuhan ekonomi negara. Pagi ini saya baru terima jawapan daripada kerajaan pembangunan infrastruktur yang akan dibina di negeri Perak dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini hanya 4 saja. Pertama, railway menghubungkan bandar utama antara Ipoh, Kampar, Batu Kajah, Ipoh, Sungai Siput. Kedua, projek menaik taraf jalan-jalan negeri. Ketiga, lebuh raya pesisiran pantai barat Banting Taiping. Keempat, projek naik taraf jalan persekutuan Lumut Taiping. Itu saja. Mana pelabuhan baru? Mana lapangan terbang antara bangsa baru yang dijanjikan? Semua menjadi KOSONG, kosong saja. Tuan Di-Pertua, saya tadi mula membuka tirai dan mengatakan, Pakatan sedia menawarkan alternatif. Saya cuma nak highlight beberapa kebajikan yang dimaknai oleh rakyat di negeri yang ditadbirkan oleh Pakatan. Pertama, bas percuma. Kerajaan Selangor telah memperuntukkan 20 juta memberikan bas percuma di 11 daerah kepada semua rakyat Selangor. Naik bas tak payah bayar duit. Sekarang saya dapatkan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor 2.86 juta 2.8 juta rakyat Selangor telah menggunakan perkhidmatan bas percuma ini. Kedua, free wifi. Kerajaan Selangor telah memasang 2,000 hotspot di seluruh negeri, di mana rakyat Selangor dapat menikmati wifi percuma di seluruh negeri Selangor. Ketiga, free water, air percuma. Kerajaan Selangor memperuntukkan 183 juta ringgit supaya semua rakyat di negeri Selangor ini dapat menikmati air 20 meter padu secara percuma. Keempat, di mana cerita baik adalah pengecualian cukai taksiran. Di mana di kampung baru, kampung tradisional Melayu, kampung nelayan, kos rumah rendah, kos rumah yang monyet jangan ucap, jika mahu nanti debat. Dan bukannya duduk di sana teriak-teriak macam orang yang tidak orang yang tidak ada. YB, sabar, YB duduk. Kepayang teruskan. Yang Berhormat Speaker, inilah sikap dia. Tengok, pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini, duduk sana teriak-teriak macam apa? Apabila kita nak bahas, ini kita... YB, sabar sikit. Teruskan. Ketua-ketua jabatan semua boleh menilai apa perangai sekarang ini. Sebab itu saya kata, masa berubah sudah tiba. Inilah dia kualiti yang ada sekarang ini di Barisan Nasional. Yang Berhormat, di mana kerajaan Selangor dan Pulau Pinang mengecualikan cukai taksiran kepada rumah kos rendah, rumah kampung, kampung nelayan. Mereka tahun ini, tahun depan tidak perlu bayar cukai taksiran. Tetapi di Perak, kerajaan Barisan Nasional naikkan cukai taksiran kepada penduduk, terus menekan hidup rakyat. Kelima, di mana apabila charge hospital bakal dinaikkan, kerajaan negeri tak buat apa-apa, tetapi kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor memperkenalkan skim peduli sihat. Boleh saya minta penjelasan? Jangan tutup. Esko boleh menggulung. Nanti saya debat semasa waktu menggulung dengan kamu. Duduk. Yang Berhormat, di mana di kerajaan... Ya, YB Kepayang. YB Cenderia, sila duduk. YB Kepayang, sila bersopan sedikit. Sopan. YB yang bijaksana, sila bersopan sedikit. Terima kasih. Yang Berhormat Cenderia, sila duduk. Cuma saya minta... Sila. Terima kasih YB. Okay. Yes. Ini barulah budak yang baik. Terima kasih. Yang di-Pertua, di mana kerajaan negeri Selangor telah memperuntukkan skim peduli sihat, di mana di rakyat Selangor boleh pergi 1,000 klinik
Jika ada dapat kad daripada kerajaan negeri, setiap keluarga mendapat 500, di mana jumpa doktor tak payah perlu bayar. Ini adalah skim peduli sihat yang diperkenalkan oleh kerajaan Selangor. Di negeri Perak, Ilek Pucik dengan izin. Tuan Di-Pertua, bukan sahaja kelima-lima perkara percuma ini, di mana sejak beralihan kuasa tahun 2008, warga emas mendapat RM100 tiap-tiap tahun. Ibu tunggal tidak dirupakan. Suri rumah dapat 100 tiap-tiap tahun. Pemandu taksi diberikan RM650 tiap-tiap tahun. Pemandu bas diberikan RM600 tiap-tiap tahun. Penarik beca diberikan RM1,200 tiap-tiap tahun. Di mana mahasiswa yang masuk universiti dapat RM1,000 dan khairat orang yang mati dapat RM1,000. Malahan di negeri Selangor yang kahwin pun dapat duit. Yang kahwin punya pengantin lelaki dapat RM750. Pengantin perempuan dapat RM750. Jika Kamunting ataupun jendera mau kahwin lagi, boleh, mohon. Tapi sudah kahwin tak boleh lah. Kahwin kali kedua tak boleh. Ini nakal. Kahwin pertama kali boleh. Ini saya akan mohon kepada Menteri Besar Selangor bagi yang berhormat jika berminat. Dan Di-Pertua, bukan saja itu. Nelayan juga dibekalkan 2 kali pukak baru. Saya ceritakan ke semua ini adalah dasar pakatan. Dan kita adalah alternatif. Timbangkanlah, nilaikanlah sendiri. Yang kita tinggalkan yang keruh, ambillah yang jernih. Jika pakatan mampu mentadbir, apa tidaknya. Dengan kebajikan yang dinikmati, pelbagai kebajikan yang dinikmati ini, saya nak memberitahu. Di mana kerajaan Pulau Pinang mempunyai lebihan bajet. Saya dah periksa dengan pegawai kewangan di sana. 8 tahun ditadbir, kerajaan Pulau Pinang mempunyai lebihan bajet RM574 juta. Lebihan dalam 8 tahun ini. Negeri Selangor lagi hebat. Negeri Selangor tahun lepas lebihan 251 juta. Tahun ini 355 juta. Di mana jumlah rizab wangnya 50 tahun di bawah Barisan Nasional. Selangor mempunyai wang rizab negeri tak sampai 600 juta ringgit. Saya anggarkan lebih kurang 600 lebih juta. Sekarang 8 tahun di bawah pemerintahan pakatan. Wang rizab negeri Selangor bertambah lebih 500%. 5 kali menjadi 3.62 bilion ringgit. Ini adalah satu prestasi 5 bintang jika dibandingkan dengan kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu apabila kita mulakan perbahasan wakil Barisan Nasional, takut kita berbicara perkara di negeri-negeri lain kerana mereka takut bandingan. Jika dibanding, maka tuan-tuan dan puan-puan ketua kota jabatan semua boleh tahu di manakah belian, di manakah arang. Inilah dia perbezaannya. Tuan Di-Pertua, saya juga ingin membentukkan bukan sahaja ini pelbagai kebajikan diberikan kepada semua, malahan pagi ini saya ingin membawa satu isu. Di depan mata kita ada penyata kewangan kerajaan negeri. Syabas saya ucapkan kepada pegawai kerajaan negeri dapat menyediakan penyata kewangan yang cukup jelas sekali. Tetapi setelah saya periksa, Dewan ini telah pun membentangkan 37 CGO ketua audit. Ada satu badan yang tidak pernah kemukakan, bentangkan akaunnya di Dewan Yang Mulia ini. Menteri Besar Incorporated. Sudah 10 kali kita bangkitkan. Saya tahun sesi lepas, Ketua Pembangkang telah tulis surat kepada Ketua Audit Negara. Yang amat berbahagia Tan Sri Amrin Buang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Amrin Buang telah mengeluarkan arahan untuk audit MB Inc. Tetapi saya mendapat maklumat daripada Jabatan Ketua Audit. MB Inc. gagal memberikan akaun kepada Tan Sri Amrin Buang. Tetapi yang dilantik dia punya auditor siapa tahu? Dato' Speaker, Au Jeffrey Ding. Siapa tu? Bukan Ernst & Young, bukan Deloitte dan lain-lain. Au Jeffrey Ding. Dan tidak ada akaun. 5 tahun. Mengapa? Saya tanya, adakah dia udang di sebalik batu? Atau ada ketam di ulis sebalik batu? Saya tak tahu. Tapi sekarang saya faham. Tengok, dia mempunyai monopoli semua pelombongan. Tanah-tanah dia rangkulkan. PKMP pun sangat marah. Sekarang PKMP pun marah. Kamunting, jangan terketawa. Ini mengapa kita perlu tubuhkan MB Inc. ini. Pasir pun dia kawal. Batu dia pun kawal. Lombong pun dia kawal. Okey, itu tanah pun dia kawal. Tapi tak ada akaun. Apa sudah jadi? Dan sekarang saya faham mengapa. Dia buat projek-projek usaha sama. Pertama, you tengok. Dia usir petani. Dekat Taman Tasik Aman Jaya 1,400 ekar. Sekarang projek itu jadi apa? Macam tapak terbengkalai. Okey. Kedua, projek Pinnacles.
Di belakang Jaya Jasko, Ipoh. Tahun lepas buat majlis pecat tanah. Oh, yang Mak Muhammad Pegat angkat cangkul pecat tanah. Tanah sudah pecat. Bangunan mana? Satu tiang pun tak ada. Ketiga, projek sekarang 144 ekar tanah. Buat usaha sama dengan syarikat siapa? Johan Awana Sdn Bhd. Apa syarikat itu? Saya tengok pejabat tanah carian ni. Tanah diberikan pada tarikh 19 Julai tahun ini. Oh, tapi power attorney sign bulan September. Perjanjian sign. 2 bulan dia boleh sign. Sign lepas tu tak apa tahu. Tuan Yang di-Pertua, ini perkara baru. Yang Mat bayang, selain pada MBA, saya rasa banyak lagi Yang Muhammad nak. Jangan banyak masa habis pada MBA saja. Kita tengok dia biar rakan kongsi dia untuk banner 144 ekar tanah yang diberikan ini syarikat RM2. Nature of business domain. Dormant company. RM2. Okey, RM2 punya syarikat. Apa sudah jadi? Kita semua rakyat mahu tahu. Semua projek dia saya tanya, berapa sumbangan hasil MBE kepada kerajaan negeri? Berapa sumbangan MBE kepada setiausaha kerajaan negeri? Tak ada akaun. Macam mana kita nak bahas? Sebab itu kita tahu pun di bawah Section 1962 State Assembly Competency Act, semua badan berkanun, badan-badan kerajaan wajib bentang akaun sijil ketua audit di Dewan Yang Mulia ini. Mengapa MBE ada keistimewaan? Ada udang di sebalik batu ke ada ketam? Saya tak mahu tahu. Kita mahu ketelusan. Kita mahu accountability. Kita mahu kewibawaan kerana kita mahu mempertahankan hak rakyat. Itu yang perlu dikatakan. Dan Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya landing, saya ingin memberitahu. Tahun depan adalah tahun melawat negeri Perak. Saya mewakili rakyat di Taiping. Saya nak tahu pendirian kerajaan negeri khususnya Kamunting. Di mana kerajaan ni, dia bukan bawa masuk pelancong dah. Dia nak bawa masuk pengganas IS ke dalam negeri Perak. Di mana Jabatan Penjara nak buat keputusan, tutup kem dekat Simpang Renggang, Kelantan, bawa masuk 200 lebih orang tahanan pengganas IS di Malaysia, semua masuk kawasan Kamunting. Saya dapat kutip petition. Lebih daripada 11,000 rakyat Taiping sudah tanda tangan. Sudah hantar kepada Timbalan Perdana Menteri yang berasal dari negeri Perak. Saya mahu pendirian rasmi kerajaan negeri. Adakah kerajaan negeri mengucap selamat datang kepada pengganas ataupun pelancong? Tahun depan, tahun melawat negeri Perak. Kami memberi sokongan penuh. We want to make sure Perak forever remain peace and stable. Aman Jaya. Sekarang pengganas masuk apa Aman Jaya? Tak ada pendirian. Sebagai wakil rakyat, saya rasa Kamunting akan sokong saya. Kerana dia tahu, dia tak sokong, dia akan kalah pada pilihan yang akan datang. InsyaAllah. Ya, takkan nak sokong pengganas. Lagipun, Tuan Yang di-Pertua, kita semua tahu, selain daripada isu-isu yang saya bangkitkan ini, negeri Perak mempunyai potensi yang cukup tinggi. Tetapi adalah penting sangat kerajaan mengamalkan sistem yang telus, berwibawa dan membawa kebajikan kepada rakyat. Yang berhormat Speaker, sudah 4 penggah saya di sini. Sudah 10 kali kita kemukakan cadangan untuk membuat pembaharuan kepada institusi Dewan ini. Tetapi amat kecewa dan sedih sekali. Bintang bulan boleh berganti. Speaker baru datang, speaker lama pergi. Sudah berapa orang speaker? 4 speaker, 5, 6 speaker. Tetapi pembaharuan yang kita cadangkan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang, sampai hari ini hajat tidak kesampaian. Ini tidak mencerminkan kewibawaan institusi dan martabat Dewan Yang Mulia ini. Oleh kerana itu saya memohon, jika speaker yang baru tak upaya membawa perubahan yang baik kepada Dewan ini, timbalan speaker boleh naik pangkat jadi speaker. Jangan mengusik Yang Muhammad. Yang Muhammad ada 3 minit lagi Yang Muhammad. Tuan di-Pertua, selain daripada yang tadi saya katakan tadi, adalah baiknya cadangan-cadangan yang dibawa semua yang adalah membina dan dia membawa manfaat kepada semua. Satu cadangan yang penting adalah, saya dah cadangkan beberapa kali,
Dewan ini perlu wujudkan select committee, special select committee ke atas GLC, ke atas PBT dan juga kepada hak ewah takbir tanah. 3 aspek ini merupakan aspek utama dalam pentadbiran kerajaan negeri. Selangor ada 12 select committee. Perak ada 1 saja untuk bina dewan baru. Itu pakai duit rakyat pun saya rasa tak ada apa-apa faktor yang memberangsangkan. Yang penting adalah pembaharuan bukan saja diberi yang di bawah ke peringkat negeri ini. Speaker di parlimen malahan sanggup meletak jawatan jika pihak eksekutif tidak setuju dengan pembaharuan yang ingin di bawah. Sebab itu saya menaruh harapan yang tinggi kepada speaker dan timbalan speaker. Sekurang-kurangnya sebelum penggal ini berakhir, 10 cadangan yang kita bawa, saya tidak perlu ulangi kerana semua sudah terkandung dalam handset. Sekurang-kurangnya kita dapat melangkah, mengorak langkah ke depan. Jangan lupa dalam ucapan Yang Amat Berhormat Pangkor, dia kata ahli dewan perlu memainkan peranan imbang dan periksa, check and balances. Dan kita semua di pakatan ini dah memainkan peranan kita sebagai pembangkang untuk membawa check and balances. Dan kita harap pihak eksekutif menyambut baik juga pandangan konstruktif dari kita demi membawa kesejahteraan hidup kepada semua rakyat. Dan saya, sebelum saya akhiri, saya cuma nak baca puisi. Boleh. Ni ramai nak baca puisi ni. Teruskan. Terima kasih kepada Datuk Speaker yang budiman dan beriman. Apa akan jadi kepada Malaysia yang disayangi? Yang miskin dibebas GST, yang benar dipenjari, yang curi disanjungi, yang bertumbuk dilindungi. Inilah cerita Malaysia kini. Apalah nak jadi? Yang benar dikasari, yang posting kena MC, yang melapuh digari, yang bersalah tak dapat dicari. Yang bodoh jadi menteri, yang songlap tubuh 1 MDB, yang diterima 2.6B, yang hilang maluah diri. Arahan tertinggi dari bini, beg bis berking disanjungi, beli belah sana sini, naik jet macam milik sendiri. Harga barang makin meninggi, tapi gaji tak naik lagi. Menteri kata, don't worry, kan BRIM kerajaan beri. Tol naik for you and me. Minyak naik hilang subsidi. Badan kurus bagai lidi. Makan kangkung setiap hari. Zaman depan dikhawatiri. Apakah ada harapan lagi untuk anak-anak kami? Untuk Malaysia yang saya cintai. Ayuh rakyat bangkit diri. Selamatkan Malaysia ibu pertiwi. Jangan kita berpeluk diri. Kezaliman mesti diperangi. Satu tedanga. Malaysia baru. Sokong bersih. Turun beramai-ramai besok. Sekian, terima kasih. Hidup rakyat!